Masa dia masuk di sini, saya senyum-senyum 2 kali. Saya tanya, saya senyum lain macam hari ini, saya cakap macam tu. Saya tahu itu kataan terakhir pada dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, seorang anggota polis yang bertugas di sekatan jalan raya Plaza Tol Kajang Selatan, Lebuh Raya lekas maut dirempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang dipandu oleh seorang lelaki yang dipercayai mabuk. Wartawan Haziq Hamid bersama juru kamera Rosi Abdul Rahman bergegas ke lokasi kejadian. Kejadian berlaku kira-kira jam 2 pagi ketika mangsa sedang bertugas di sekatan jalan raya di Plaza Tol Kajang Selatan. Mangsa Korporal Safwan Muhammad Ismail dipercayai berada di kawasan pemeriksaan bahagian tengah Lebuh Raya sebelum dirempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Sebelum fajar menjelma, kejadian malang yang tidak berbau berlaku di sekitar Lebuh Raya lekas di mana sebuah kenderaan merempuh seorang anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Mangsa dipercayai diseret sejauh 70 meter dari sini. Pemandu terbabit dipercayai memandu dengan laju sehingga merempuh kon sekatan jalan sebelum melanggar mangsa. Kejadian itu bukan sahaja mengundang kemarahan, malah mencurah kesedihan anggota polis yang bertugas bersama mangsa. Kita dah bersama dengan anggota-anggota SJR 5 ni lebih kurang sebulan lebih lah. Kita dah bersama dengan anggota kita, dah jadi macam seperti adik-beradik lah. Kita dah kenal satu antara lain. Kehilangan dia memang kita terasa amat sangat. Sebab kita tegur dia hari-hari, memang kita sampai tegur salam semua, kita rasa memang terasa sungguh. Dan saya pun sempat bertanya kepada dia kata-kata terakhir tadi. Masa dia masuk, dia senyum, saya senyum-senyum 2 kali. Saya tanya, saya senyum lain macam hari ini, saya cakap macam tu. Saya pun tahu itu kataan terakhir pada dia. Kita dekat sini, macam sekarang kita dah kehilangan seorang anggota ni yang memang saya pun agak rapat, seorang yang sangat berdedikasi, datang awal kerja, semalam saya kerja dengan dia. Saya jumpa dengan arwah semalam. Itu akhir sekali lah saya jumpa dengan dia. Arwah memang seorang yang sangat baik. Jadi saya anggap ini jadikanlah sebagai satu pengajaran. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, SCP Muhammad Zaid Hassan, suspek dipercayai memandu di bawah pengaruh alkohol ketika itu menuju ke arah keluar Plaza Tol Kajang Selatan. Seorang petugas kami iaitu Korporal Safwan telah meninggal dunia di tempat kejadian dan pemandu kenderaan iaitu suspek itu telah mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital. So buat masa ini kes ini disiasat di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan suspek telah pun diriman selama 4 hari mulai 3 hari bulan untuk siasatan lanjut. Setakat ini kami mensyaki suspek ini di bawah pengaruh alkohol kerana kami menjumpai beberapa tin minuman keras di dalam kenderaan tersebut dan juga bau alkohol daripada suspek. Mangsa dipercayai maut di lokasi kejadian dan mayat dibawa ke Hospital Serdang untuk ujian forensik. Jenazah Allahyarham Korporal Safwan Muhammad Ismail dikebumikan di kampung halamannya di Tanjung Rambutan, Ipoh, Perak. Keluarga kehilangan orang tersayang. Pasukan pula kehilangan anggota yang berdedikasi. Perginya ketika bertugas di barisan hadapan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dari Ilahi. Haziq Hamid 999.
Seorang lelaki didapati lemas setelah terjun dari Jambatan Sultan Yahya Petra di Kota Baru, Kelantan. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Baru, Superintenden Muhammad Suhaimi Ali, motosikal milik mangsa ditemukan di tepi jalan berhampiran lokasi. Air di dalam sungai agak deras juga. Jadi setakat ini agak sukar juga untuk pihak kita untuk menjalankan perselaman di tempat kejadian. Siasatan jalankan tidak ada unsur-unsur jenayah yang berlaku. Mayat mangsa ditemukan terapung di permukaan air kira-kira 15 meter dari lokasi kejadian dan dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Dua wanita maut dalam kebakaran di sebuah rumah kedai di Jalan Air Hitam, Datuk Keramat, Pulau Pinang. Kedua-duanya adalah relatif, iaitu ibu dan anak, dan dipercayai mengikut siasatan awalnya, kita dapati ibu di tingkat atas terperangkap di dalam kebakaran dan anak cuba menyelamatkan ibu di atas dengan menaiki tangga dan kedua-duanya terperangkap di dalam bangunan di tingkat atas berdekatan dengan tangga untuk turun daripada bangunan. Rohana Abdul Rahman yang bekerja di restoran bersama mangsa antara individu yang turut berada di lokasi ketika kejadian jam 11 pagi itu. Kata telak nak wakak. Mak dia kata nak naik duduk atas. Selalu dia bawa. Hari ni tak tahu dia nak naik duduk atas. Mungkin sakit pinggang sangat kot. Api kat situ pun dah besar lah. Memang tak boleh turun dah. Dah lindung tangga tu dah. Tu saya telefon kat husband saya. Cepat kau bombok. Sebab saya nampak tu benda tu dah jatuh kat kaki dia. Jatuh tu duduk macam tu je lah. Begitupun api yang marak berjaya dikawal 30 minit selepas kejadian oleh 100 anggota bomba bersama 12 jentera. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Manakala di Kota Baru, Kelantan, seramai 40 anggota, 4 jentera dan 2 penarik bertangki air dikerah untuk memadam kebakaran di sebuah pasaraya pada jam 4 pagi. Menurut Ketua Zon 1, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan, Sobirin Abdul Kadir, 80% pasaraya itu terbakar kecuali bahagian stor simpanan. Semasa dalam menghadapi kebakaran ini adalah yang pertamanya disebabkan dia di waktu malam dan pasaraya itu tertutup rapi. Jadi kita menggunakan spreader, ceiling hook dan sebagainya untuk memecahkan dinding-dinding supaya untuk memberi laluan kepada kita untuk melakukan pemadaman. Walau bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan api berjaya dipadam pada jam 6.30 pagi. Saudara, ratusan warga asing di sekitar kawasan Jalan Masjid India Kuala Lumpur digempur Jabatan Imigresen Malaysia. Serbuan mengejut ini dikatakan mudah untuk dilaksanakan kerana keseluruhan kawasan dipagari kawat duri ketika Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seperti kita tahu, setakat ini kita sudah ada 3 kawasan PKP diperketatkan, iaitu di Simpang Renggang, Keluang Johor, Sungai Lui di Hulu Langat, Selangor, manakala Menara City One di Masjid India di Kuala Lumpur. Serbuan mengejut dilakukan selama 3 hari, membabitkan hampir 300 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia mengepung kawasan PKPD di Masjid India, Kuala Lumpur.
Operasi ini berjaya menahan lebih 500 pendatang asing tanpa izin parti dan hasil ujian saringan kesihatan mendapati kesemua parti bebas daripada wabak COVID-19. Ketika Perintah Kawalan Pergerakan Fasa keempat, anggota Jabatan Imigresen Malaysia membuka langkah menahan warga asing yang tinggal di Jalan Masjid India, Jalan Dawangi, Jalan Munshi Abdullah. Kesemua mereka ini dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Duta bagi pemeriksaan sekiranya mereka mempunyai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 1963. Haziq Hamid 999. Sebuah kondominium dijadikan pejabat untuk mempromosikan kegiatan judi atas talian. 30 warga asing ditahan dalam operasi polis di Bandar Mahkota Ceras, Kajang, Selangor. Sementara itu, di Pulau Pinang, sekumpulan lelaki ditahan di sebuah kedai gunting rambut dan gerai tom yum apabila leka berjudi. Laporannya bersama wartawan Nur Izzati Lokman. Masuk ke Malaysia sebagai pelancong, tetapi lain pula jadinya kepada 30 warga asing ini. Mereka ditahan kerana dipercayai bekerja dengan sindiket perjudian atas talian sebagai ejen mempromosi kegiatan judi online. Serbuan ke atas sebuah kondominium mewah di Bandar Mahkota Ceras, Kajang, Selangor dilakukan pasukan dari bahagian anti maksiat, perjudian dan kongsi gelap D7, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Operasi jam 2.30 petang turut dibantu oleh pasukan D7, Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Didapati 2 unit rumah di tingkat 16 dijadikan pejabat untuk pusat panggilan atau calling center sejak sebulan lalu. Kira ada 2 buah rumah di sini yang dipercayai menjadi lokasi bagi perjudian online dan difahamkan kedua rumah ini bertentangan sahaja. Hasil siasatan mendapati sindiket menjadikan Malaysia sebagai pusat namun menyasarkan pelanggan dari negara luar. Antara perjudian yang ditawarkan termasuk saham menggunakan mata wang asing. Promosi dan pesanan ringkas dipercayai dihantar menerusi aplikasi WeChat menggunakan telefon ke luar negara. Difahamkan juga waktu bekerja bermula jam 9 pagi hingga 10 malam setiap hari. Gaji yang ditawarkan pula mencecah sehingga RM3,000. Berikutan PKP, mereka menyimpan bekalan makanan mentah dengan banyak. Namun, tinjauan ke bahagian bilik tidur dan dapur, keadaan agak bersepah dan tidak bersih. Ini merupakan keadaan salah sebuah dapur di rumah penthouse ini yang mana kalau anda lihat sendiri keadaan di bawah di lantai di kawasan tempat memasak ini sangat kotor dan seperti tidak dibersihkan selama beberapa hari. Dan kalau di bahagian atas para ini juga kelihatan barang-barang dapur tidak disusun kemas dan kotor. Hasil serbuan, 30 buah komputer riba, 76 telefon bimbit dan 4 modem dirampas. Tiada dokumen perjalanan, kesemua parti 24 lelaki dan 6 wanita berusia 20 hingga 35 tahun dibawa ke IPD Kajang untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63.
Sementara itu, di Jelutong Pulau Pinang lain pula halnya. 12 individu ditahan di 2 lokasi berasingan ketika sedang asyik bermain judi jenis pakau. Serbuan pertama melibatkan penahanan 8 lelaki di sebuah kedai gunting rambut di Jalan Bakau, Taman Mutiara Vista. Opdadu dilakukan pasukan ditujuh dari IPK Pulau Pinang pada jam 2 pagi. Kedai gunting rambut yang turut menjadi kediaman pemiliknya, seorang warga asing, dipercayai mula dijadikan port berjudi 3 hari sebelum operasi. Orang biasa kena tangkap. Selang beberapa hari, 4 kaki judi ditahan di sebuah gerai Tom Yam di Jalan Madrasah, kira-kira 2 km dari lokasi serbuan pertama. Ketika disoal, mereka memberikan alasan membeli juadah bersahur, namun tidak berjaya memperdaya pihak polis apabila beberapa barangan untuk kegunaan berjudi ditemukan di lokasi. Kegiatan kumpulan ini dikesan ketika rondaan Ops COVID sedang dijalankan pada jam 1.20 pagi. Difahamkan, kedua-dua aktiviti judi terbabit bermula pada tengah malam sehingga awal pagi, kononnya bagi mengelak dihidu pihak berkuasa. Kedua-dua serbuan berjaya merampas wang tunai berjumlah hampir RM1,000 dan beberapa peralatan perjudian. Kesemua 12 suspek berusia 21 hingga 34 tahun dibawa ke IPD Timur Laut untuk tindakan seterusnya. Bagai haruan makan anak, seorang bapa tergamak melakukan perbuatan sumbang dengan melakukan amang seksual dan merogol anak kandungnya sendiri. Justru itu, suspek dihadapkan ke mahkamah dengan 23 pertuduhan yang dilakukan sejak 2 tahun lalu. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Bapa berusia 52 tahun didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas atas 22 dakwaan merogol dan 1 kes amang seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 16 tahun sejak 2 tahun lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu bermula 16 Disember 2018 sehingga 9 April 2020. Perbuatan terkutuk dilakukan di antara jam 3 pagi hingga 12.30 tengah malam di dalam bilik sebuah rumah di Rantau Panjang, Pasir Mas, Kelantan. Tertuduh yang bekerja sebagai pemandu lori bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan. Kes disebut semula 12 Jun depan. 3 penjenayah warga asing ditahan polis dalam 3 serbuan berasingan di sekitar daerah Kulai, Johor. Siasatan mempercayai kesemua suspek terbabit dalam 10 kes pecah rumah sejak November tahun lalu. Keseluruhan rampasan termasuk wang tunai, kereta, barang kemas dan komputer riba dianggarkan bernilai RM80,000. Pihak polis sedang giat mengesan 2 lagi rakan penjenayah disyaki dalang utama kes. Pihak polis mengejar seorang lelaki sejauh kira-kira 12 km sebelum berjaya menahannya dalam kejadian di Ipoh, Perak. Pemeriksaan kemudian menemukan dadah jenis methamfetamin seberat 0.48 gram di atas tempat duduk pemandu. Sebelum itu, suspek turut memandu keretanya melawan arus sehingga melanggar sebuah kereta lain dalam cubaan meloloskan diri. 3 lelaki ditahan selepas disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri 8 ekor kambing daripada sebuah kandang di Tasik Gelugur, Pulau Pinang. Rakaman kamera litar tertutup CCTV menyaksikan suspek menyumbat kesemua kambing ke dalam but kereta sebelum melarikan diri. Siasatan mendapati haiwan terbabit dijual di sebuah pasar di Sungai Petani, Kedah dan kenderaan suspek ditinggalkan di sebuah kampung di Baling. Kita dapati kotak-kotak rokok disusun di bahagian belakang dengan meletakkan guni-guni berisi pelapis lantai ini di bahagian depan. Datang lagi sebiji. Berapa banyak?
Ibarat menonton filem aksi. Itu gambaran yang dikongsi orang ramai yang merakam kejadian kejar mengejar antara polis dan sebuah kereta. Dalam kejadian yang berlaku di Johor Bahru, Johor, 9 kereta peronda polis mengejar suspek yang dikesan bergerak dalam keadaan yang mencurigakan. Video tular itu mendapat lebih 300,000 tontonan di laman sosial Facebook. Bukan sahaja mengingkari tempoh yang dibenarkan keluar semasa PKP, malah suspek juga dikesan membawa barangan terlarang. Bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kejadian ini, kami menghubungi Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin PC. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Saya Sofia. Datuk, kita nak bertanyakan sedikit perincian terkini bagi kes di Johor Bahru tu. Sebenarnya kes ni bermula pada 26 bulan 14 yang Malaysia maklum. Insiden ni berlaku pada pukul 9.20 malam. So, satu kenderaan Mitsubishi yang dinaiki oleh dua suspek ini berada di sekitar Jalan Tombak, Johor Bahru. Baik. So, apabila kereta Honda kita nampak kereta ni dalam keadaan mencurigakan, mereka diarahkan untuk memberhentikan kenderaan. So, mereka terus memecut dan berlakulah aksi kejar mengejar lah selama 10 minit sejauh 15 km. So dalam pada masa yang sama, kereta Honda yang awal telah meminta bantuan dari kereta Honda yang berada berdekatan dengan kejadian lah. Right. Jadi ini yang ada lagi 8 kereta MPV lah yang membantu untuk mengejar dan menyekat kereta tersebut lah, sehinggalah ditahan di kawasan Jalan Kangkar Tebrau. Dadah yang terampas tu 3.1 gram dadah jenis syabu. Saya katakan tadi suspek pertama dia berusia 43 tahun. Dia bekerja sebagai jual kenderaan. Dia ada 5 kes lampau lah, iaitu kes berkenaan judi, kes berkenaan 39B, kes berkenaan dadah juga, FOP, dan juga 2 lagi kes berkenaan dengan dadah. Kedua suspek ni telah pun disambung riman bermula pada hari ini 3 hari bulan sehinggalah 6 hari bulan. Pada anggota MPV tersebut dan juga lagi 8 MPV yang telah mengambil tindakan yang tegas dalam memastikan sebarang pelanggaran PKP ni, khususnya yang melanggar roadblock ni, diambil tindakan tegas. Dan saya juga nak nasihatkan kepada publik lah, kalau di mana berlaku sekatan ataupun diarahkan untuk memberhenti kenderaan, so publik perlu memberi kerjasama yang sepenuhnya. Cik Aida antara yang turut memuji ketangkasan pihak polis dalam menahan dan juga membekas pihak penjenayah. Assalamualaikum Cik Aida. Boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan video viral ini, apakah pendapat anda? Saya tadi nampak kereta banyak sangat dalam video tu, kereta-kereta polis yang mengejar. I don't know how much, tapi saya rasa kereta-kereta polis yang banyak menunjukkan kecekapan dan ketangkasan mereka untuk pastikan penjenayah itu telah ditangkap. Saya sangat-sangat memuji dan sangat-sangat berterima kasih kepada frontliners, Polis Diraja Malaysia kerana sanggup bersusah payah untuk berjaga tengah malam sampai berjaya menumpaskan kes-kes seperti ini. Banyak lagi perkara yang lain kita boleh buat. Kita boleh berniaga, kita boleh buat video, kita boleh sharekan idea kepada orang lain, kita boleh buat Facebook Live, Instagram Live. There's so many ways yang boleh menjana income. Jadi jual dadah, mencuri, merompak bukanlah satu-satunya cara dan jalan untuk kita dapat duit sementara tengah PKP ini sahaja. Datuk Nash pula berpendapat bahawa kita sebagai rakyat Malaysia perlu lebih bertanggungjawab untuk bersama-sama melawan penularan wabak pandemik COVID-19. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kongsikan bersama kita apakah pendapat dan apakah yang perlu kita lakukan sebenarnya sebagai rakyat yang lebih bertanggungjawab? Sudah tentulah kita sebagai rakyat Malaysia mesti ada tanggungjawab dan prihatin kepada mereka-mereka dan juga kepada di sekitaran kita. Kalau kita rasa macam ini ada macam pelik je jiran kita ni ataupun dia ni macam jarang masuk sini dan sebagainya, jadi prihatin rakyat itu adalah prihatin bersama.
Jadi saya harapkan dan juga kita mengharapkan agar rakyat Malaysia sentiasa akur dan juga peka tentang apakah yang disarankan oleh kerajaan. Lebih-lebih lagi, mereka yang sanggup melakukan jenayah yang undang-undang negara ini sangat berat. Sama-sama kita fikirkan. Video tular itu menerima komen positif daripada netizen. Rata-ratanya kagum dengan anggota penguatkuasa dalam membanteras jenayah. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Ekoran permintaan tinggi dalam pasaran tempatan. Rokok tidak sah terus diseludup. Terbaru, cubaan menyeludup hampir 9 juta batang rokok berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Sindiket itu berjaya dikesan di sekatan jalan raya di Zon Perdagangan Bebas Pelabuhan Kelang, Selangor. Ikuti laporan terperinci bersama wartawan Faizal Murad. Walaupun negara masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kegiatan penyeludupan dikesan masih aktif dan berterusan. Hasil maklumat dan lisikan awal, kandungan kontena ini dipercayai berisi rokok seludup. Pemeriksaan dijalankan setelah lori kontena ini dikesan di Kompleks Zon Perdagangan Bebas Pelabuhan Kelang. Anggota kastam yang bertugas melakukan soal siasat sebelum lori dibawa ke depo pemeriksaan kontena untuk siasatan lanjut. Sebaik kontena dibuka, terdapat beberapa kotak berisi rokok yang disorok di sebalik timbunan barangan lain. Kru 999 berkesempatan menyertai Jabatan Kastam Diraja Malaysia meninjau muatan kontena sebaik percubaan masuk lori berjaya disekat. Menurut JKDM, tindakan berani penyeludup dipercayai berpunca daripada permintaan tinggi daripada orang ramai, khasnya di bulan Ramadan. Bermacam-macam cara dilakukan oleh penyeludup untuk bawa masuk barangan seludup, antaranya menggunakan alas kaki bagi mengaburi mata pihak berkuasa, dan tindakan nekat ini sebenarnya dilakukan bagi memenuhi permintaan masyarakat setempat, khususnya di kawasan Lembah Kelang. Rokok yang diseludup dari negara jiran itu disembunyikan di bawah timbunan guni berisi kain alas kaki, dipercayai bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Okey, dan apabila kita buka guni beg ni, kita dapati barang dia adalah lapis lantai. Okey, seperti ini. Okey, bila kita keluarkan guni ni, kita dapati kotak-kotak rokok disusun di bahagian belakang. Dengan meletakkan guni-guni berisi pelapis lantai ni di bahagian depan. Okey, tapi apabila kita buka dan keluarkan 2-3 guni ni, kita nampak kotak-kotak rokok ni disusun di bahagian belakang. Anggaran awal kita dapati lebih kurang 900 kotak. Okey, dan jumlah duti yang terlibat adalah lebih kurang 5.7 juta. Menurut JKDM, rokok berjenama ini akan dipasarkan di kedai runcit yang inginkan bekalan harga murah dan mengikut jalan pintas. Kebanyakan kontena yang dikesan mengikrar barangan lain untuk dibawa masuk, namun tindakan itu akhirnya berjaya dipatahkan. Kita nampak contohnya modus operandi yang digunakan, pengikraran menggunakan Kastam 4 itu manifest. Mereka menggunakan description yang tidak apa yang sepatutnya seperti barang yang sebenar. Contohnya mereka menggunakan barang-barang keperluan rumah dan sebaliknya dalamnya ada rokok. Maknanya barang-barang tu dalam bentuk barang campur lah. Jadi perkara-perkara itu satu, dan kemudian tidak ada konsaini ataupun pengimport yang wujud sebenarnya. Dan daripada situ antara modus operandi dan benda tu ada, kita nampak trend tu berlaku. Dan apa yang kita nampak, mereka ada mengambil kesempatan dalam situasi PKP ni dan tambah bulan Ramadan ni, cabaran bertambah lagi. Jadi untuk memakmurkan negara ni, rakyat perlu sama-sama menyokong untuk menjana hasil negara. Sebab daripada yang terlibat tadi, kes-kes yang terlibat tu banyak kehilangan hasil negara. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Eksais 1976. Laporan Faizal Murad, 999. Musim sekarang ini ada
Ini penyakit COVID-19 ini, jadi kami takut ada orang luar datang di sini. Seorang pengamal perubatan ditahan polis kerana disyaki terlibat dalam 22 kes pecah rumah dan curi. Pemeriksaan rumah suspek menemukan pelbagai barangan yang dipercayai hasil kegiatannya. Kejadian di Georgetown, Pulau Pinang itu membuka tirai kes 999. Taktik menetap di sebuah kondominium untuk kegiatan pecah rumah terbongkar apabila anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang berjaya memberkasnya. Serbuan itu dilakukan hasil daripada laporan saksi di sebuah kondominium sekitar Persiaran Gurney, Pulau Pinang. Suspek yang berusia 39 tahun adalah seorang pengamal perubatan, dipercayai telah melakukan jenayah terbabit sejak tahun 2014. Hasil pemeriksaan di rumah suspek yang merupakan seorang lelaki Cina dan bekerja sebagai pengamal perubatan di sebuah hospital kerajaan telah menjumpai lebih kurang 243 item yang terdiri daripada pelbagai jenis laptop, handphone, smartech dan pelbagai lagi peralatan elektronik di dalam rumah suspek. Yang mana kita percaya barang-barang kes yang dijumpai ini merupakan hasil daripada pecah rumah yang telah dilakukan semenjak tahun 2014 melibatkan 22 report keseluruhan. Walau bagaimanapun, suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau dan kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sementara itu, seorang lelaki ditahan polis kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan dikesan turut membawa 2 ekor lembu curi. Ketika ditahan, haiwan terbabit disumbat di dalam kereta suspek selepas dicuri di sekitar kampung Lembah Semerak. Untuk melengkapkan kesihatan dan salah seorang yang kita perlu untuk membantu kesihatan ini adalah penama Nurul Asdayanti binti Muhammad, umur dalam lingkungan 29 tahun, yang beralamat di lot 2467 Kampung Pantai Baru, Bacok, Kelantan. Penama ini kita perlukan untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Putih pada bila-bila masa untuk membantu siasatan bersangkut ataupun bersabit dengan kes ini. Polis turut merampas ubat pelali, jarum suntikan, sebilah pisau dan sebatang paip dipercayai untuk kegiatan mencuri lembu. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan serta Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Sempadan Sabah, lokasi panas penceroboh untuk melakukan penyeludupan migran dan barangan, khususnya ketika wabak COVID-19. Laluan tikus di Sungai Pagalungan antara yang dikesan digunakan mereka untuk melakukan jenayah rentas sempadan. Pemantauan lokasi terus dipergiatkan dan kali ini turut disertai Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Mazli Mazlan. Tiga buah lokasi yang terletak di sempadan antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Indonesia dipantau pasukan polis menerusi udara, darat dan sungai. Pemantauan pihak berkuasa selama 3 hari jelas disambut baik oleh 7,500 penduduk tempatan di Pagalungan, Bantul dan Pensiangan, Keningau, Sabah. Musim sekarang ini ada penyakit COVID-19 ini, jadi kami takut ada orang luar datang di sini. Jadi kami memohon kepada pihak polis supaya
pihak polis selalu pergi memantau kami di sini supaya orang luar tidak masuk di sini. Ya, terima kasihlah. Kesihatan masyarakat di sini sentiasa diperiksa agar tidak dijangkiti COVID-19 yang dibawa masuk oleh pendatang asing, memandangkan penempatan ini terletak kira-kira 30 km dari negara jiran. Keadaan di sini memang sangat terkawal lah, di mana kebanyakan penduduk sini memang dorang takut untuk keluar. Saya mewakili Klinik Kesehatan Pensiangan ingin mengucapkan terima kasih lah di atas kusudi hadiran Tuan Timbalan Persija Sabah kita ke sini. Sekurang-kurangnya kami di sini pun terasa juga lah. Ada juga orang luar yang sanggup melihat kami di sini lah. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan, pemantauan ini bertujuan untuk mengenal pasti permasalahan penduduk tempatan yang berhadapan dengan penjenayah rentas sempadan. Dikala kita memfokuskan kepada COVID-19 ini, pergerakan-pergerakan penduduk-penduduk ini begitu dikatakan berluasa. Oleh itu, Polis Kontingen Sabah telah menubuhkan satu task force disertai oleh Ketua Siasatan Jenayah Sabah, Ketua Cawangan Sabah, Komander Pasukan Gerakan Udara Sabah untuk melihat secara keseluruhan ancaman dan juga keadaan-keadaan yang boleh diambil tindakan untuk mengatasi masalah penyeludupan dan juga kemasukan pendatang-pendatang asing daripada sempadan ke tiga-tiga penempatan ini. Pasukan Polis Sabah akan terus merangka strategi seperti mendirikan balai dan pondok polis untuk membancas kegiatan jenayah rentas sempadan yang mengancam kedaulatan negeri di bawah bayu ini. Sementara itu, tindakan dua lelaki warga asing menyeludup 755 karton rokok tidak sah ketika PKP gagal apabila mereka ditahan di Jalan Ulu Putatan. Bekalan rokok tidak sah yang dianggarkan bernilai RM32,000 ini dipercayai untuk dijual di pasaran sekitar Penampang. Salah seorang telah menawarkan ringgit Malaysia 7,000 kepada pegawai Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik ini. Dia berusaha juga untuk memberikan keyakinan kepada pegawai tersebut untuk menerima duit suapan itu bagi membebaskan dan melepaskan mereka daripada tangkapan tersebut. Kedua-dua suspek ditahan untuk disiasat mengikut Akta Kastam 1967 dan perbuatan mereka memberikan wang suapan akan dirujuk kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Majlis berbuka puasa bersama pegawai dan anggota Polis Sabah dikejutkan dengan tindakan seorang pemandu mabuk yang merempuh sekatan jalan raya di Jalan Kepayan, Kota Kinabalu. Minum banyak. Saya minum saya 2 tin. Saya jalan lah. Saya mau kerja ni saya bilang mungkin yang saya ini ngangam yang time yang tidak stable. Stable mau telang kabut begitu lah. Mau pergi kerja. Minum lagi, mau pergi kerja lagi. Bukanlah yang terlampau lah. Nasib baik dia langgar kami di sini. Kalau langgar kami di sini, mati sudah 1-2 orang sisa. Cedera pula. Jadi saya pun paham juga. Jadi saya minta maaf sajalah. Saya minta maaf betul. Saya betul-betul tidak nampak yang di anu sana. Lagipun saya tidak nampak yang ada blok sini, Pak. Blok umur saya pun tidak berapa jauh sudah kan. Mau pensiun sudah. Ini mata pun kekurangan sudah. Jadi saya minta maaf betul sama kamu lah. Bukan. Begitupun, suspek yang berusia 53 tahun ini cuba menagih simpati agar dilepaskan daripada dikenakan tindakan undang-undang. Sekarang beliau ni mabuk. Nanti kalau kami lepas nanti dari sini siapa? Beliau langgar lagi nanti sana. Nanti beliau langgar lagi sana, sekatan jalan raya di sana, langgar orang lagi teruk. Saya paham juga. Jadi kami tahan dulu beliau ni. Saya paham juga ni Tuan. Saya paham juga sama Nanti melanggar lagi sana, lagi cerita. Kan? Tidak kalau begini Tuan. Sudah begini kan saya mohon maaf lah, mohon betul ampun. Tolonglah jangan kamu buat saya apa-apa.
Saya sedang menunggu istri saya sekarang. Tidak tahu itu atau tidak itu anak saya begitu. Kami tidak boleh bagi beliau jalan ni. Kalau beliau jalan ni, nanti beliau langgar orang lagi, satu hal lagi kami. Jadi kami tahan dulu beliau sekejap. Saya tidak mabuk betul ni. Ya, betul. Saya tidak mabuk betul. Saya sadar juga apa yang kesalahan saya ni. Tapi mungkin ngangam yang di sana itu saya berpikir panjang pikiran saya. Sudah lama kami di sini ni beliau. Kami mau selamatkan beliau ni. Ya. Jadi beliau tunggu dulu. Nanti kita tengok apa mau buat. Ya? Saya minta maaf betul. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan, kejadian rempuhan sekatan jalan raya ini adalah kali pertama berlaku di Kota Kinabalu sepanjang PKP dilaksanakan. Barang kecederaan yang dialami oleh petugas cuma kerosakan pada papan tanda di bahagian hadapan menghalang ke KK daripada kepayan. Kita telah memastikan pemandu ini dalam keadaan stabil dan tindakan yang seterusnya akan diambil. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan atau laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam atau tumpuan ramai sekiranya tiada keperluan. Saya, Sofia Nur Solihatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padang. Sempena Hari Bomba Sedunia, 999 mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bomba, tonggak penyelamatan negara.